Ada. Terus gue. Check 1 2. Okay. Guna semua. Tegak je. Dia kena tegak je kan. Front. So kita ada masa sampai 2 lah. sampai so. Wah, okey boleh lah insya-Allah. Okey, boleh. Okey. Dah ada. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? Sehat? Hari ni macam mana situasi kerja ketika Ramadan ni? Ada perubahan ke atau tak ada perubahan ke? Sama je. Cuma dia mengantuk tu lebih sikit Dari sudut produktiviti ada berkurangan ke atau naik ke? Oh, masya-Allah. Oh, kan So dia break 5 minutes tu pun tak ada, break panjang pun tak ada kan. Okey, alhamdulillah. Okey, sambil-sambil tu insya-Allah topik kita yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan, siapa ingat apa topik kita pada hari ini? Okey, kecelaruan identiti. Sebelum kita start ni, saya nak tanya dengan semua orang dululah. Nak saya cakap benda yang sedap didengar ke ataupun nak saya cakap benda yang betul tapi kadang-kadang benda tu kita dengar kan bingit. Nak dengar yang bingit ke, tapi semua kena bersetuju lah. Semua kena bersetuju benda yang saya cakap ini mungkin akan kita bila dengar tu telinga rasa macam okey boleh Okey, kenapa hari ini saya pilih topik tentang kecelaruan identiti? Sebab kalau kita lihat pada hari ini ianya menjadi masalah utama di kalangan manusia yang ada ini. Lebih-lebih lagi apabila di kalangan mereka yang mengaku kita ni, yang mengaku diri kita ni sebagai Islam, tetapi kadang-kadang kita ada masalah untuk memahami identiti kita sendiri sebagai seorang Islam. Berlaku kecelaruan di situ tau. Kita bila orang tanya dengan kita akan jawab, kita ni Islam tak? Kita akan jawab apa? Ya, kita adalah orang Islam. Orang Islam kita ni ikut tak Quran? Orang Islam kita ikut Quran tak? Ikut tak? Setuju? Siapa dekat sini yang mengaku dia mengikut Al-Quran sebagai panduan hidup dia? Tolong angkat tangan. Yang ni tak nak ikut ke? Tak nak ikut. Siapa dekat sini yang kata dalam hidup dia mengikut Al-Quran sebagai panduan hidup dia? Tolong angkat tangan. Okey, alhamdulillah. So kita semua mengaku kita mengikut Al-Quran sebagai panduan hidup dan juga As-Sunnah. Betul ke tak? Hadis. Quran dan hadis menjadi panduan hidup kita dan sebagainya. Namun di dalam zaman sekarang ini dia berlaku pelbagai kecelaruan, dia berlaku pelbagai masalah di dalam kita nak memahami identiti tersebut sendiri. Yang pertama sekali di dalam kita nak memahami identiti kita sebagai seorang Muslim,
kemudian di dalam kita nak memahami identiti kita sebagai seorang kawam ataupun lelaki yang sepatutnya menjadi pelindung kepada wanita tadi, dan yang ketiga, di dalam kita sendiri nak memahami identiti kita sebagai seorang wanita. Dalam kehidupan kita pada hari ini, peranan lelaki kadang-kadang perempuan buat, peranan perempuan kadang-kadang lelaki buat, keluarga jadi cacah marba, benda yang sepatutnya lelaki buat, perempuan buat, benda yang sepatutnya perempuan buat, lelaki buat. Betul ke tak? Sampai berlakunya pelbagai kecelaruan, termasuk juga di dalam kita nak memahami sebagai seorang Muslim itu sendiri, kadang-kala apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang Muslim, kita gagal untuk melakukan atau memahami dalam konteks pemahaman kita sebagai seorang Muslim. Sebagai contoh lah, saya bagi beberapa contoh-contoh. Dalam Islam, apakah usia perkahwinan dalam Islam? Malaikat lalu ke apa? Senyap terus ni. Okey, bagi kita seorang Islam, berapa sebenarnya umur untuk seseorang itu boleh bernikah? 25, bagus. Lagi? 16? Okey, lagi? Very good. Nampak tak? Sebenarnya kadang-kadang kita Islam, tetapi disebabkan kita dibesarkan dengan sistem pendidikan yang ada dan sebagainya, kadang-kadang kita alpa, kita sangka dalam Islam sebenarnya berapa umur untuk nikah? Kita sangka 16, 18 dan sebagainya. Tetapi apa yang Islam ajar kita, dalam Islam dia ada dua saja tahu. Dia ada kanak-kanak dan dia ada dewasa. Boleh faham tak? Siapa dia kanak-kanak? Mereka-mereka yang belum lagi akil balik, mereka dikategorikan sebagai kanak-kanak. Barang siapa yang telah akil balik, mereka itu dikategorikan sebagai dewasa. So dalam Islam, siapa yang dah dewasa, mereka boleh bernikah. Ada tak syarat umur di situ? Tidak ada. Boleh faham tak? So dia tidak ada, ini menurut pemahaman Islam, dia tidak ada umur untuk seseorang itu bernikah dan sebagainya, melainkan syarat dia kalau dia dah dewasa, maka dia boleh menikah. Kenapa saya cerita benda ini? Sebab kadang-kala dia menjadi kecelaruan di dalam kita nak memahamkan orang, dan apabila orang tanya dengan kita, sebab kadang-kala kan bila orang tanya dengan kita, kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun, maka Nabi adalah pedofil yang telah berkahwin dengan kanak-kanak. Biasa dengar tak tuduhan ini? Biasa dengar ke tak? Dan kita buat apa? Kita pun sebenarnya itu zaman dulu dan sebagainya. Kalau kita ikut betul-betul menurut Islam, Nabi berkahwin dengan Aisyah ketika Aisyah dah dewasa atau kanak-kanak? Dah dewasa. You get the point? So kadang-kala disebabkan kita tidak memahami kerangka tersebut, menyebabkan kita rasa kan kenapa kahwin dengan umur 9 tahun lah. Sebab dalam Islam dia bukannya katalah kalau ada satu orang umur dia 16 atau 18 tahun sekalipun, tetapi kalau dia belum lagi akil balik, maka dia masih dikategorikan sebagai kanak-kanak, dia boleh kahwin tak? Tak boleh. Sebab biologically badan dia belum lagi bersedia untuk dia menerima perkahwinan itu. Do you get the point? Are you clear? Okey, ini hanya satu contoh yang saya bagi. Tetapi contoh yang paling penting yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah di dalam kita memahami kehidupan kita berumah tangga sebagai lelaki, sebagai wanita dan sebagainya. Saya nak tanya dekat semua yang hadir pada hari ini, ada lelaki dan ada juga wanita. Betul ke tak? Okey, di antara lelaki dan wanita, siapakah yang menduduki kedudukan yang tertinggi? Siapa dia sebenarnya status darjat dia di antara lelaki dengan wanita? Siapakah yang menduduki tempat yang tertinggi? Lelaki. Siapa yang kata lelaki? Tolong angkat tangan. Seorang, dua orang. Kesiannya, ya Allah. Okey, siapa yang kata perempuan? Tolong angkat tangan. Tak ada orang kan? Tak berani. Tak apalah, cuba kan. Kalau salah kita boleh betulkan. Okey, benda yang saya nak cakap ni, katalah kalau ada yang tak bersetuju dengan saya dan sebagainya, patut buat apa?
Sebab tak tahu dengar dan belah macam tu je. Ya ke? Kalau rasa ada tak setuju, tolong angkat tangan dan bagi tahu. Bro, saya rasa saya tak setuju dengan benda ni sebab dia ni. Sebab kita bincang kan? In the end, apa yang kita nak cari? Kita nak cari kebenaran. Betul ke tak? Tidak semestinya orang yang bercakap dekat depan ini dia mesti betul sentiasa, dan tidak semestinya orang yang duduk dekat sana dia mesti salah sentiasa. Do you agree what I mean? Okey, sekarang ni kalau kita lihat secara asasnya di dalam Islam, lelaki dan wanita, mereka kedua-dua daripada lelaki dan wanita ini menduduki status ataupun darjat yang sama. Basically kita adalah sama. Dalam Islam kita adalah sama, namun kita akan menjadi tinggi dan rendah apabila kita menduduki position yang berbeza. Boleh faham tak? Kenapa saya kata sama? Sebab ada tempat lelaki akan jadi tinggi dan ada tempat wanita akan jadi tinggi. So basically mereka duduk samalah sebab ada tempat dia tinggi, ada tempat dia tinggi. Namun saya akan cerita dekat mana sebenarnya kita jadi problem, especially zaman sekarang. Sebagai contoh, seorang lelaki apabila dia memegang position sebagai seorang suami, maka kedudukan dia, darjat dia jauh lebih tinggi daripada seorang wanita yang memegang status sebagai seorang isteri. Do you get the point? So apabila suami dengan isteri, siapa darjatnya yang lagi tinggi? Siapa? Suami. So siapa kena taat kepada siapa? Mana? Isteri kena taat kepada suami. Okey, dalam waktu yang sama, suami tadi walaupun dia agung ke, ataupun dia menteri besar ke, ataupun dia perdana menteri ke, tak kira siapa saja dia, orang terkaya dalam dunia ke, apabila dia berdepan dengan seorang ibu, mak dia yang merupakan seorang wanita tadi, maka darjat ibu dia itu jauh lebih tinggi daripada dia, tak kira walaupun dia siapa. Do you get the point? So ada tempat wanita tinggi, ada tempat lelaki tinggi. Sekarang seorang lelaki yang hebat tadi, apabila dia berdepan dengan mak dia, dia kena taat kepada mak dia ke tak? Dia kena taat. Sekarang problem yang kita hadapi, kecelaruan yang kita hadapi ini, bila tang mak semua orang secara apa? Secara jumhur kita semua agree bila datang kepada mak, dengan mak mesti kena taat. Cakap pun tak boleh. Betul ke tak? Boleh tak kita sakiti hati mak kita? Boleh ke tak? Tahulah puasa. Okey, boleh tak kita sakiti hati mak kita? Tak boleh. Tapi boleh tak kita sakiti hati suami kita? Ni laki je jawab no? Sebab dia, kita berlaku kecelaruan tau di dalam kita nak memahami benda ini kadang-kala. Dan termasuk juga di dalam rumah tangga kita, rumah tangga orang awam dan sebagainya. Sebab bila datang kepada hubungan suami dan isteri, kita selalu akan ada argument. Pasal apa? Takkan suami selalu betul? Kita dengan suami ni samalah. Mana boleh dia lagi tinggi daripada kita? Bukan setiap masa dia kena betul. Ada masa dia kena tanya aku. Tetapi dengan mak, pernah tak timbul persoalan itu? Yang menjadi problem dia, saya kadang-kadang kesian dengan lelaki yang hidup zaman sekarang ni tau. Sebab lelaki ni, cakap mak dia pun dia kena dengar, dia kena taat. Bila sampai dekat isteri, dia kata, apa sah aku je kena dengar cakap engkau? Kau tak boleh dengar cakap aku? Boleh faham tak? So bila sampai dekat isteri, isteri harap kita pun kena dengar cakap dia. Cakap mak pun kita kena dengar, cakap bini pun kita kena dengar, dan siapa nak dengar cakap laki dalam dunia ni? Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan satu aturan yang adil. Ada tempat lelaki kena dengar cakap perempuan, ada tempat perempuan kena dengar cakap laki. Yang menjadi masalah, tempat yang perempuan kena dengar cakap laki, semua tak mau ikut. Dia kata, apa hal semua kena dengar cakap laki ni? Padahal dia lupa, bila dia pegang position sebagai ibu tu, anak dia kena dengar cakap dia. Do you get the point? Sekarang ni saya tanya,
Ini soalan kontroversi sikit lah. Saya nak tanya, kalau suami keluar rumah, perlu tak minta izin isteri? Cik dan sembang. Siapa yang jawab tadi? Sembang kari tadi. Lepas tu nak pergi mancing, kena isi borang. Okey. Biasa tak dengar, kadang-kadang bila kita nak keluar rumah kan, so isteri dia mesti akan bagi tahu, kenapa tak boleh, kenapa, apa yang susahnya, kenapa tak tanya, bagilah tahu nak pergi mana apa semua. Biasa tak ke tak? Biasa ke tak? Okey, sekarang saya nak tukar situasi tu. Bila seorang mak nak keluar, dia perlu tak bagi tahu dekat anak dia? Perlu ke tak? Sekarang anak tu tanya balik dekat mak, mak, apa pasal bila saya keluar, saya kena tanya dengan mak, tapi mak keluar, tak pernah pun mak bagi tahu dengan saya nak pergi mana? Tetapi bila dengan suami, berlaku tak macam tu? Oi, semua duk anggut dalam hati. Okay, kenapa benda ini berlaku? Sebab kadang-kala dekat rumah tangga, kita jarang berbincang. Untuk kita nak menentukan siapa sepatutnya memegang position apa. Dalam waktu yang sama, benda ini hanya kita boleh selesaikan jika kita lelaki, kita menjadi kawam. Kita menjadi orang yang sepatutnya memberi pendidikan, memberi perlindungan kepada wanita tadi. Boleh faham tak? Kalau kita gagal untuk menentukan identiti kita tadi sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang pendidik dan sebagainya, sebab kehidupan lelaki ini saya bagi tahu jauh lebih susah tau daripada kehidupan seorang wanita. Tapi kalau kita tanya dengan wanita kan, dia akan cakap lelaki apa susah? Semua senang, perempuan ni susah. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul lah. Deep inside diorang punya heart, diorang akan rasa kehidupan siapa paling susah? Kehidupan perempuan lah paling susah. Sebab dia kena jaga suami, balik kena masak, kena buat itu, kena jaga anak, macam-macam. Betul ke tak? Okay, saya nak bagi tahu. Kenapa saya kata kehidupan wanita itu jauh lebih senang? Sebab ultimate goal kita dalam kehidupan ini, ultimate goal kita sebenarnya kita nak apa? Kita nak hidup. Ending dia kita nak pergi mana? Tengok. Boleh faham tak? Ending goal kita sebenarnya kita nak pergi syurga. Kita hidup dekat dunia ini maksimum berapa tahun? Maksimum boleh berapa tahun? 60-70 tahun lah. Kalau lebih daripada 60-70 tahun itu dikira sebagai bonus. Itu dah kira bonus lah. Setuju ataupun tidak? Setuju kan? So dalam kehidupan ini kita hidup 60-70 tahun ini, ultimate goal kita supaya kita boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup di situ selama-lamanya. Betul ke tak? So that is the goal kan? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan goal itu jauh lebih mudah bagi seorang wanita berbanding dengan seorang lelaki. Tahu tak, sebagai seorang wanita, kalau dia jaga solat dia puasa, dia taat kepada suami, dia menjaga kehormatan dia, insya-Allah syurga tempat dia. Dia tak payah nak pening banyak-banyak benda apa ni semua tahu. Tapi saya heran dengan wanita zaman sekarang ni, dia akan pening dengan banyak benda yang sepatutnya lelaki buat pun dia pening apa semua, lepas tu menyusahkan hidup dia sendiri. Do you get the point? So dia very simple. Seorang wanita dia kena buat apa? Jaga solat, puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan. InsyaAllah tempat dia adalah syurga. Hatta zakat pun tidak diwajibkan ke atas kamu. Sebab apa? Yang kena bayar zakat kamu siapa? Suami kamu. Orang yang menanggung wanita itu di dalam Islam, semua wanita itu mesti ada orang yang tanggung. Mesti ada orang lain yang tanggung seorang wanita itu. Kalau dia isteri, yang tanggung dia siapa? Suami. Kalau dia anak, yang tanggung dia siapa? Bapa dia. Kalau dia tak ada bapa, yang tanggung dia siapa? Adik-beradik dia. Boleh faham tak? Kalau tak ada, siapa? Pakcik. Kalau tak ada, siapa? Atuk. Kalau semua ni tak ada,
Siapa? Baitul Mal kena tanggung dia. Tidak ada satu pun situasi di dalam Islam ini wanita itu dia kena tanggung diri dia sendiri, melainkan ada orang lain yang perlu bertanggungjawab ke atas diri dia, dan orang-orang inilah yang patut membayar zakat ke atas kamu. Sebagai seorang wanita, kamu perlu ke macam ni? Kalau seorang perempuan dia nak pergi haji, boleh ke tak? Boleh. Tapi kalau dia tak pergi pun, kalau dia memudahkan urusan suami dia atau orang yang menjaga dia, kalau dia memudahkan urusan dia untuk dia pergi menunaikan haji, sama ada orang yang pergi, lelaki itu suami dia, sama ada dia dapat haji mabrur ataupun tidak, isteri tadi dapat haji mabrur. Isteri apabila dia encourage suami dia untuk pergi sembahyang di masjid, memudahkan urusan suami dia untuk suami dia pergi sembahyang di masjid, ada riwayat yang bagi tahu dapat pahala berapa? 27. Isteri tadi yang solat di rumah akan dapat 28 pahala. Dia akan dapat pahala suami dia yang pergi sembahyang dekat masjid, plus dia dapat satu pahala dia sembahyang di rumah. Namun hari ini dia jadi cacah marba, dia suruh suami dia jaga anak dekat rumah, dia pergi sembahyang kat masjid. Suami dapat apa? RM11. Berlaku ke tak? Berlaku ke tak? Kadang-kadang sebab apa? Sebab kita tidak faham tadi. Do you get the point? Sebagai seorang lelaki, saya bagi tahu untuk nak masuk syurga, yang pertama sekali, semua rukun Islam kita mesti wajib buat. Yang nombor 5, kalau kita berkemampuan, kita wajib buat. Kemudian, kita perlu menanggung siapa? Ahli keluarga kita. Betul ke tak? Perlu mendidik mereka. Betul? Kemudian, menjadi tanggungjawab kita juga untuk membuat kerja-kerja sosial. Kerja sosial di dalam Islam ini dibebankan kepada siapa? Kepada lelaki. Jika ada jiran kita yang tidur di dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan, maka jiran-jiran lelaki Muslim itu menjadi tanggungjawab kepada mereka. Hari ini, nama jiran kita pun kita tak tahu. Ini kan pula kita nak tahu ada beras tak ada beras dekat rumah dia. Betul ke tak? Betul ke tak? Tetapi Islam itu telah menetapkan menjadi tanggungjawab kita tahu sebagai seorang lelaki. Dan menjadi tanggungjawab kita juga untuk menguruskan hal-hal politik, kenegaraan dan sebagainya. Semua ini dibebankan ke atas siapa? Ke atas siapa? Lelaki. Tetapi kadang-kala wanita pula yang banyak pergi buat kerja sosial dan sebagainya, lelaki pula tak ada, bang, aku hari ni kena bawa anak aku dah ada appointment kan. So lelaki zaman sekarang pula lebih banyak berorientasikan kepada keluarga, wanita pula zaman sekarang ni lebih banyak berorientasi kepada sosial dan sebagainya. Dia dah jadi terbalik. Sampaikan ada filem-filem yang keluar drama-drama Mr. Mama. Siapa pernah tengok Mr. Mama? Kau tahu tak? Sekarang ni saya rasa dah tak ada lah. Few years ago, dia ada satu drama. Bila saya tengok je drama tu, saya terus darah naik. Tahu pasal apa? Sebab saya rasa drama-drama begini, dia merosakkan pemikiran lelaki-lelaki Islam. Sebab kita rasa it is okay kalau kita suruh isteri kita pergi kerja, cari nafkah, dan kita duduk rumah, jaga anak, kemudian kita makan dengan hasil pencarian isteri kita. Dalam Islam boleh ke tak? Boleh ke tak? Dia menjadi kewajipan semua lelaki yang berkahwin, isteri itu mesti kena makan dengan apa duit? Pencarian kita. Adakah setiap lelaki itu wajib bekerja? Malaikat lalu Adakah setiap lelaki itu wajib bekerja? Tak adalah.
Setiap lelaki itu wajib memberi nafkah, menjaga, memberi keselamatan. Boleh faham tak? Kalau lelaki itu dah memang jutawan, duit melambak berkepuk, boleh faham tak? Okey, dia tak mau kerja, janji dia bagi duit, dia okey lah, no problem lah. Boleh faham ke tak? Ataupun kod lah, dia ada kebun harum manis 100 ekar. Tak payah buat apa, dia gajikan orang, dia relax kat rumah. Boleh faham tak? Cukup bulan ambil hasil. Do you get the point? Sekarang dia, isu dia dekat sini, dia mesti memastikan keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia kena hidup melalui tanggungan dia. Hasil daripada duit dia. Do you get the point? Is that clear? Hello? Is that clear? Okay, so semua keluarga kita, okay, itu satu saya nak bagi tahu. Yang kedua, katalah kalau dalam keluarga kita, saya nak cerita benda ni dulu. Berapa ramai dekat sini yang tahu pasal faraid? Bila berlakulah kematian di dalam keluarga, especially laki dan sebagainya, kebanyakan kalau ikut daripada faraid, kebanyakan harta ini akan pergi kepada laki ke kepada perempuan? Laki. Betul. Kenapa kebanyakan daripada harta ini akan pergi kepada laki? Very good. Masya Allah, sangat bagus. Sebab tanggungjawab lelaki itu. Tetapi berapa ramai daripada kita, kita ambil duit faraid tadi, tapi tanggungjawab kita tadi itu kita tak buat. Sama ada kita ambil duit faraid ataupun kita tidak mengambil duit faraid, saya nak bagi tahu hari ini, zaman ini di antara perkara yang berlaku. Contohlah adik-adik beradik kita yang dah berkahwin, wanita dah berkahwin, tiba-tiba kematian suami. Selepas daripada dia kematian suami, siapa kena tanggung dia? Menjadi kewajipan siapa untuk tanggung? Lelaki-lelaki yang ada dalam keluarga wanita tersebut. Sama ada bapa dia atau adik-beradik lelaki dia. Menjadi kewajipan kepada mereka untuk menanggung wanita tadi. Ini dalam zaman sekarang, berapa banyak wanita yang kematian suami atau yang bercerai dan sebagainya, ending dia kena fikir sendiri macam mana dia nak cari duit. Lelaki-lelaki yang ada di dalam keluarga tersebut, kita, tapi bila bab faraid, tangan kita pergi dahulu. Tengok, kalau kita faham semua benda ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan kita sesuatu kelebihan, bersama dengan itu Allah juga turut bagi kita satu tanggungjawab yang perlu kita buat. Kalau kita fahamkan konsep faraid tadi dengan betul, sebenarnya yang untung lelaki ke perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan untung? Sebab semua yang dia ambil, walaupun ambil sikit, tetapi itu adalah hak dia semata-mata. Boleh faham tak? Tetapi apa yang lelaki ambil, walaupun amount itu banyak, tetapi dalam amount itu ada hak orang lain yang dia perlu tanggung dan sebagainya. Is that clear? Is that clear? Sebab tu saya kata, kadang-kala kecelaruan identiti ini menyebabkan kita menjadi salah faham dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila kita pergi sekolah, bila kita pergi tempat pembelajaran awam dan sebagainya, kita telah diterapkan satu pemikiran lelaki dengan perempuan itu sama dalam semua segi dan dalam semua kedudukan, menyebabkan kena buat. Sebab itu ada tempat yang mereka dilebihkan dan ada tempat lelaki dilebihkan. Saya nak cerita sikit lah bila datang kepada masalah rumah tangga dan sebagainya. Sekarang saya nak pergi kepada wanita pula. Tadi kita dah bagi lelaki kan, sekarang kita pergilah dekat perempuan. Okay. Sebagai wanita, wajib tak untuk taat kepada suami? Okay. Tadi kita semua dah agree kan, kita walaupun ada yang kita dengar telinga bingit dan sebagainya, kita perlu perlu agree lah kan. Tadi kita dah bincangkan, betul ke tak? Okey. So apabila suami dia bagi tahu dengan kita satu benda yang mana selagi mana benda itu tidak bercanggah daripada syariat,
wajib tak bagi seorang isteri taat? Wajib ke tak? Wajib. Jadi kalau suami dia suruh masak, isteri kena tak masak? Kalau suami suruh basuh pakaian, perlu ke tak? Okey, kalau suami suruh yang tolong ambil air, kita buat apa? Tak kan? Tak adalah kita bagi tahu kan. Alah, asyik aku je ambil air, aku pun kerja juga. Apa hal kau hari ni? Hari ni kau buatlah. Dan katalah kalau tiba-tiba, ni saya nak tanya perempuan lah. Kalau tiba-tiba kan suami kata dia nak poligami, macam mana? Macam mana? Kenapa lelaki pula yang jadi jam ni? Kalau tiba-tiba suami dia datang, dia bagi tahu, yang sebenarnya abang fikir kan, abang nak berpoligami, macam mana? Nak saya tolong jawab tak? Dia kata tak mampu. Nak saya jawab ke nak you orang jawab? Okey, dia tak mampu dari sudut tahu tak kamu? Dandan ni macam-macam alasan dia bagi no? Okey, saya nak bagi tahu satu lah. Bila datang kepada isu, sebab biasanya kita akan bagi tahu lelaki itu dia tidak mampu. Contoh dari sudut kewangan dan sebagainya. Berapa ramai daripada kita tahu yang Rasulullah SAW tu berpoligami ke tak? Para sahabat berpoligami ke tak? Rasulullah berpoligami ada berapa isteri? Dalam satu masa Rasulullah pernah ada 9 isteri. Dalam satu masa lah, yang semua isteri ada, pernah ada sampai 9 isteri. Rasulullah kaya ke? Kalau kita baca sirah, ada waktu yang Rasulullah SAW ikat perut dia dengan batu. Betul tak? Betul ke tak? Tapi Nabi berpoligami ke tak? Ada waktu yang rumah isteri Nabi tidak berasap. Apa maksud dia? Tak ada apa nak masak. Tapi Nabi berpoligami tak? So adakah bermaksud Nabi tak mampu? Awak jadi jam crank ni? Saya nak kita semua faham benda ni, sebab zaman sekarang ni lah, lately dia tengah isu panas pasal poligami lah, itulah inilah, betul ke tak? Kebanyakan komen-komen yang saya baca kadang-kadang dekat media sosial ini, saya sedih. Mereka tahu ke tidak sirah Nabi? Mereka lupa benda yang dia cakap itu, mereka lupa benda itu boleh terkena balik dekat Nabi, para sahabat dan sebagainya. Do you get the point? Kamu tidak berapa suka itu soal lain, boleh faham tak? Tetapi bila datang kepada soal hukum, dia adalah soal yang lain dan sebagainya. Do you get the point? Do you get the point? Sebab itu saya, apabila saya jumpa dengan wanita-wanita yang Islam, yang muda lagi dan sebagainya, saya akan bagi tahu dekat dia orang, kalau boleh you set je dalam kepala otak you daripada awal sebelum you kahwin, laki saya mungkin akan berpoligami. Sebab jika berlaku perkara itu dalam kehidupan kamu tidak menjadi meroyan, boleh faham tak? Tiba-tiba jadi meroyan dan sebagainya. In the end, kita kena faham juga apa yang sebenarnya kita nak capai dalam kehidupan kita ini. Saya pun kadang-kadang heran dengan wanita ini tahu. Sebenarnya kalau suami dia berpoligami lah kan, kerja dia jadi lagi senang ke atau jadi lagi susah? Logically, kerja dia jadi lagi senang ke atau lagi susah? Lagi senang. Saya pun heran, suami dia nak bagi kesenangan dekat dia, dia kata, aku mau susah juga. Aku tak mau. Tolonglah bagi aku kesusahan dan sebagainya. Tetapi saya nak ingatkan satu. Apa yang kamu fikir, apa yang kamu suka, belum tentu ianya baik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang kamu benci itu, ia jauh lebih baik untuk kamu. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ujian ini di dalam pelbagai cara dan sebagainya. Boleh faham tak? Bagi wanita mungkin boleh jadi dapat dengan cara begini. Bagi lelaki, poligami juga sebenarnya boleh jadi salah satu daripada
ujian kepada mereka. Sebab bagi lelaki yang berpoligami, dia boleh jadi dengan poligami itu dia lebih laju masuk ke syurga, ataupun boleh jadi dia lebih laju masuk ke neraka. Namun bila datang kepada poligami, ianya pilihan siapa? Poligami ni sebenarnya pilihan siapa? Pilihan siapa sebenarnya poligami ni? Diam je semua. Poligami ni pilihan siapa? Pilihan lelaki itulah. Betul ke tak? Sama ada lelaki itu nak berpoligami, okey. Tetapi poin yang saya nak kita faham begini. Kalau ada lelaki yang tidak berpoligami berbanding dengan lelaki yang berpoligami, adakah bermaksud lelaki yang tidak berpoligami itu dia rendah sikit kedudukan dia dengan lelaki yang berpoligami? Tidak. Do you get the point? Kalau you berpoligami, cuma beza dia macam ni. Lelaki yang boleh berpoligami itu, chances untuk dia dapat pahala lebih itu jauh lebih tinggi, dan chances untuk dia dapat dosa yang banyak itu juga jauh lebih tinggi. Boleh faham tak? Dia ada plus and dia ada weakness dia. Boleh faham tak? Berbanding dengan lelaki yang tidak berpoligami. Namun kalau lelaki itu tidak berpoligami, pasti boleh tak masuk syurga? Boleh ke tak? Boleh. Kalau dia poligami, boleh. Kalau dia bagus, lajulah sikit. Boleh faham tak? Kalau dia tak bagus, dia akan ke belakang daripada orang yang monogami tadi. But the point yang saya nak bagi tahu dekat sini, choice untuk berpoligami itu adalah choice of a man. Lelaki tersebut perlu membuat keputusan. Sama ada aku mahu berpoligami ataupun aku tidak mahu berpoligami. Saya pernah tanya soalan ni, kita ada masa lagi ke? Berapa minit lagi? Okey. Saya pernah tanya soalan ini dekat Dr. Zakir Naik. Kenal Dr. Zakir Naik kan? Waktu kami tengah travel, naik kereta, saya ni suka sakak orang lah, standard lah. So waktu tengah travel, isteri dia ada dekat belakang, dia pun tengah duduk dan sebagainya. Tiba-tiba saya tak tanya dengan Zakir Naik, saya tanya dengan isteri dia. Saya kata, "Sister, if Zakir Bhai get married one more, how ah?" Zakir Naik muka tu jadi jam. Dia tu jadi jam, dia tanya dia tengok dengan saya. Tapi isteri dia jawab, "Who am I to stop the things that Allah have give a permission for him?" Dahsyat no. Dia kata, siapakah dia untuk melarang ataupun stop perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kepada dia. Lepas tu Zakir Naik pula jawab, no, for me only one wife. I'm enough one wife. Saya nak cerita dekat sini ni bukannya isu pasal nak poligami ke atau bukan poligami. Bukan itu saya punya point. Saya punya point adalah hak lelaki perlu diberikan kepada lelaki. Hak wanita perlu diberikan kepada wanita. Ketika saya belajar dulu, saya pernah ada di Pakistan. Masa tu saya belum kahwin lagi. Waktu saya duduk di Pakistan, lagi 2 minggu saya balik Malaysia, saya nak kahwin. Saya jumpa dengan satu orang, dia adalah mufti negara Trinidad. Tahu Trinidad kan? Tobago dengan Trinidad. Mufti dia sangat muda waktu itulah. Waktu tu saya rasa dia dalam awal atau pertengahan 30-an dah jadi mufti. Dia tahu saya balik, saya akan nikah. Dia pesan dengan saya beberapa benda yang mana saya ingat perkara itu sampai ke hari ini. Dia bagi saya satu cerita. Dia kata, waktu dia nak kahwin itu, dia nak kahwin dengan seorang wanita yang golongan agamawan jugalah. So waktu dia nak kahwin itu, mak dia datang dekat dia dan mak dia bagi tahu dekat dia, kamu nak kahwin dengan anak saya tak ada masalah, dalam apa semua saya tak ada masalah, tapi satu je saya nak minta dekat kamu. Bila kamu kahwin dengan anak saya, kamu kena janji yang kamu takkan berpoligami. Dia bagi tahu dekat mufti Trinidad tadi. Tahu tak mufti tu dia cakap apa? Dia kata, kalaulah saya perlu kahwin dengan anak makcik, kalaulah disebabkan saya nak kahwin dengan anak makcik itu, saya perlu lose my dignity as a man, I am rather not to marry
your daughter. Dia kata, kalaulah aku perlu kahwin dengan anak kamu dan aku perlu lepaskan dignity aku sebagai seorang lelaki, aku lebih rela untuk tidak berkahwin dengan dia. Akhirnya mereka berkahwin juga. Dan Mufti Trinidad ni, dia tak ada planning pun nak berpoligami, sampai ke sudah dia tak poligami pun. Tetapi point dia dekat sini, dia tidak mahu lose his dignity as a man. Seorang lelaki, dia mesti kekalkan identiti dia, dignity dia sebagai seorang lelaki yang menjaga wanita tadi, yang memberikan apa orang panggil perlindungan kepada wanita tadi dan sebagainya. Tetapi kalau kita menjadi lelaki yang tengok lipas pun kalau kita cabut, macam mana kita nak menjadi kawam tadi? Macam mana kita nak buat supaya isteri kita tadi boleh ikut apa cakap kita? Berapa ramai daripada kita lelaki-lelaki, bila kita balik rumah, kita ada usrah bersama dengan isteri-isteri kita. Kita ada perbincangan dengan isteri-isteri kita. Kita mendidik isteri-isteri kita. Berapa ramai daripada kita yang ada buat benda-benda ini? Saya bukannya kata lelaki kita semua kena berpoligami, tidak. Paling kurang, bila kita balik rumah, kita boleh buat perbincangan dengan isteri kita dan kita boleh bincang tentang topik poligami. Yang mana kita masih ada, do you get what I mean? Kita masih ada, as a man, kita boleh mendidik isteri kita termasuk topik poligami tadi. Ke ada yang bagi tahu, boleh Ustaz, kita boleh didik, tapi saat lagi periuk terbang. Kalau ada begitu, dan kita perlu cari satu mekanisme supaya kita boleh kembalikan. Boleh faham tak? Dan bagaimana kita boleh mendidik. Dia mungkin agak sukar, tetapi sedikit demi sedikit kita perlu buat perkara tersebut supaya dekat rumah tadi kita boleh ada perbincangan dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, kita boleh ada semua topik-topik yang kita bincang. Mungkin satu hari itu kita sembang bab solat, bagaimana solat menurut sunnah. Lepas tu kita mungkin boleh ada satu lagi topik tentang Quran, kita baca Quran bersama, kita menelah makna kepada Quran tadi bersama dengan keluarga kita. Sebagai lelaki, kita yang kena lead kan? Betul ke tak? Dalam waktu yang sama, lelaki pun kadang-kadang akan ada problem tau. Sebab di dalam lelaki nak mendidik seorang wanita tadi, dia hanya boleh mendidik wanita yang sanggup untuk dididik. Tetapi katalah kalau ada suami yang berkahwin, dia nak didik, tiba-tiba isteri, elah macamlah kau pandai sangat, kau duk ajar aku, apa hal? Dan bagaimana seorang lelaki itu nak mendidik seorang wanita jika seorang wanita yang merupakan isteri tadi tidak ada kesediaan untuk belajar? Do you get the point? So dia mesti kedua-dua itu memainkan peranan bersama. Poin saya pada hari ini, sebagai seorang lelaki, kita kena kekal sebagai lelaki. Sebagai seorang wanita, kita perlu kekal sebagai wanita. Sebagai seorang Islam, kita perlu kekalkan pemikiran kita sebagai seorang Islam. Besok, ada kemungkinan pemikiran kita sebagai seorang Islam itu akan dicabar. Contoh dia, zaman hari ini, kalau kita tengok perbezaan 50 tahun dahulu, kalau ada golongan maknyah atau pondan, boleh faham tak? Boleh tak masyarakat terima? 50 tahun dahulu, kalau ada golongan pondan, masyarakat boleh terima tak? Tak boleh. Orang akan pulaukan dia. Betul ke tak? Betul ke tak? Tetapi hari ini, jika ada orang yang tidak boleh terima LGBT, orang itu pula macam kena pulau. Bila kita tulis dekat Facebook LGBT, kita pula kena blok. Betul ke tak? Buat YouTube, kita pula kena blok. Tengok, buka TV, Netflix dan sebagainya, keluar cerita-cerita, semua ada golongan-golongan LGBT. Perkahwinan sesama sejenis. Termasuk kartun pun dah mula masuk. Jika dibiarkan perkara ini, lama-kelamaan, anak-anak kita, golongan generasi yang baru ini, apabila mereka membesar, mereka akan membesar dengan keadaan begitu. Dan ketika itu, apabila kita bagi tahu, no. Sampai bila-bila pun boleh tak kita terima LGBT? Boleh ke tak?
sebagai seorang Muslim? No. Kalau diorang kata kita ni bukan orang yang boleh tolerate, is okay kalau aku menjadi orang yang tidak tolerate pun, sebab sebagai seorang Muslim menjadi kewajipan kita untuk mentaati perintah Allah itu jauh lebih besar daripada perkara-perkara lain. Dan ada kemungkinan kita juga orang akan tengok kita ni sebagai orang yang asing. Ada kemungkinan satu hari nanti orang akan tengok kita ni macam makhluk asing. Boleh faham tak? Apa hal dia ni ya? Semua benda dia tak boleh, tak ada toleransi, tak ada itu, tak ada ini. Sebab hari ini orang dah mula pergi ke arah, hatta apabila agama pun mereka nak pergi kepada pluralisme agama. Tahu kan pluralisme agama? Yang mengatakan semua agama adalah betul. Semua agama boleh masuk ke syurga. Sebagai orang Islam, benarkah semua agama itu betul? Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah agama Islam. Agama lain menurut pandangan Islam, menurut pandangan kita, agama lain betul ke tak? Betul ke tak? Bagi kita agama lain tak betul. Sebab itulah kita menjadi seorang Muslim. Do you get the point? The moment kita agree agama lain betul, agama lain juga boleh masuk syurga dan sebagainya, that very moment we are no more a Muslim. Sebab kita telah pun buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita agree agama lain juga betul dan boleh menuju kejayaan. Dan boleh jadi di masa akan datang tadi, disebabkan kita nak kekalkan identiti kita as a Muslim, pemikiran kita sebagai Muslim itu, kita boleh tak dapat cabaran? Boleh ke tak? Boleh. Dan bagaimana kita nak mengekalkan pemikiran dan identiti ini di dalam dunia yang sedang mencabar begini, jika kita gagal untuk buat usrah dekat rumah, jika kita gagal untuk buat perbincangan bersama dengan anak isteri kita dekat rumah, untuk bagi mereka faham. Jika kita gagal memahamkan mereka, mereka akan faham mengikut apa yang orang luar faham, mengikut apa yang diceritakan melalui televisyen, mengikut apa yang diceritakan oleh influencer lain. Waktu itu, kita akan jadi jam crank. Macam mana kita nak buat? Saya dapat tahu beberapa kes yang saya jadi sedih apabila ada orang kontak dengan saya, call, siap nangis. Saya tak tahu macam mana saya nak buat anak saya hantar dia pergi universiti, dia belajar dekat universiti, dan akhirnya dia mula pergi ikut yoga, mula menjadi macam, dah jadi macam orang Hindu, duk ikut yang itu, dia pula duk argue dengan saya pasal agama Islam dan sebagainya. Dan sekarang dia nak tarik balik anak dia untuk datang, sukar ke senang? Sukar. Dia bukan hanya ancaman dari sudut agama-agama lain tau, tetapi dia juga menjadi ancaman pemikiran. Hari ini ancaman pemikiran liberal juga menjadi salah satu daripada masalah kita. Betul ke tak? Dan kalau kita personally, kalau kita tidak ada satu sistem tarbiyah dekat rumah kita, untuk isteri-isteri kita, untuk anak-anak kita dan sebagainya, bagaimana kita nak berdepan dengan masyarakat, dengan sosial yang ada pada hari ini yang memang betul-betul bermasalah? Sebab itu, pada saya, kesemua daripada kita ini, bila kita balik, kita perlu cari satu masa. Saya tak kata dia mesti masa yang sangat panjang, tidak. Paling kurang mungkin subuh, selepas subuh, kita mungkin boleh ada dalam 10 minit ke 15 minit sebelum kita bersiap nak pergi kerja, atau anak-anak nak bersiap pergi sekolah, ataupun mungkin kita boleh ambil masa daripada maghrib sampai ke isyak. Kita boleh buat tadabbur Quran bersama dengan mereka, kita boleh menelah balik Quran, bukan hanya sekadar membaca Quran sahaja, tetapi memahami makna kepada Quran tadi. Kenapa saya emphasize makna kepada memahami Quran tadi? Sebab Quran ini adalah message yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Boleh faham tak? It is a message. Boleh faham tak? Bayangkan kita dapat satu surat daripada kerajaan, ataupun daripada agung, daripada raja, ataupun daripada Perdana Menteri. Kita ambil surat tu, kita baca dalam bahasa Inggeris, tapi kita tak faham apa benda.
Kita boleh tak dapat message? Would you get the message? No. Bila kita baca Quran, kita dapat tak pahala membaca Quran? Dapat. Untuk setiap perkataan, untuk setiap surah, untuk setiap huruf yang kita baca, kita dapat pahala. Tetapi jika kita tidak memahami apa yang kita baca, kita dapat pahala untuk baca, tetapi kita tak dapat natijah daripada Al-Quran tadi. Boleh faham ke tak? Sebab tu membaca Quran dengan pemahaman itu sangat penting. Hari ini tidaklah seperti dahulu. Hari ini dah ada tafsir Quran, dah ada pelbagai. Kita boleh beli je tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Abdul Rahman ke, ataupun kita boleh juga beli terjemahan paling kurang dan sebagainya, dan kita boleh baca bersama supaya kita boleh faham apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mula membaca Quran tadi dengan memahami maknanya, dengan membaca tafsir, dengan membaca terjemahan, nescaya akan terdetik di minda kita apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dekat kita. Dengan apa yang kita tengah buat dalam kehidupan ini, kita akan rasa macam selama ini aku rasa macam ni, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu begini. Kita sangka macam ni ya, tapi cerita dia begini. Dan bila kita baca Quran, kita akan ada masa yang mana minda kita dijentik. Macam ada orang yang datang membetulkan kita balik. Betul ya. So saya harap setiap daripada kita, paling kurang dekat rumah, mesti ada satu sesi bersama dengan keluarga kita. Perbincangan bersama dengan mereka. Beli buku, kitab-kitab dan sebagainya, Bulughul Maram ke, apa-apa kitab yang ada dan sebagainya. Bincang, baca bersama dengan mereka. Dan saya nak ingatkan, jika kita gagal buat perkara ini, akan ada orang lain yang buat perkara begini dekat anak-anak kita, isteri kita, dengan cara yang lain. Besok kalau terlambat, kita nak kembalikan mereka ke jalan Islam, kita akan hadapi ke sukaran, lebih-lebih lagi di dalam zaman yang mencabar ini. Betul ke tak? Tetapi kalau ada program-program begitu di rumah-rumah kita, besok dengan harapan anak kita akan continue begitu, at least ada masa bersama dengan family, ada perbincangan dan sebagainya. Saya cerita kawan tadi tu kan, dia menjadi problem disebabkan daripada kecil mereka tidak ada begitu. Sekarang bila dia nak ajak anak dia untuk berbincang, rasa senang ke susah? Susah. Boleh faham tak? Sekarang ni kalau tiba-tiba dia nak bawa anak dia pergi masjid, surau jumpa dengan orang, apa anak dia akan fikir? Awal-awal dia akan bagi tahu, bawa saya nak pergi cuci otak saya, buat apa? Sebab itu, sebelum perkara-perkara ini berlaku, kita perlu bertindak sebelum ianya berlaku. Semoga dengan sedikit daripada usaha kita memperbaiki perkara itu, dengan mengadakan usrah dekat rumah kita, perbincangan dekat rumah kita dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengekalkan hidayahnya kepada kita dan menyebarkan hidayahnya kepada orang lain, dan menjadikan kita dan keluarga kita di kalangan mereka-mereka yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, insya-Allah.